Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Berjumpa kita sekali lagi dalam pembelajaran subjek Bahasa Melayu tahun 1. Unit 11, kita selamat di sini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang satu lagi tata bahasa iaitu kata perintah. Seperti biasa, pembelajaran kamu disampaikan oleh saya, Cikgu Dini. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita dengan lebih mendalam lagi, kita ketahui dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid dapat memahami penggunaan kata perintah dalam ayat dan membina 3 ayat dengan menggunakan kata perintah dengan betul. Kita kenali dulu apa yang dikatakan tentang kata perintah. Kata perintah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, larangan, arahan dan sebagainya. Kita lihat pula beberapa jenis kata perintah. Iaitu yang pertama sila, kedua jemput, ketiga tolong, keempat harap, kelima jangan. Kata perintah terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, kata perintah merupakan larangan. Contohnya, kata perintah jangan. Ini bermaksud melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Contoh ayat, jangan pijak rumput itu. Ayat ini menunjukkan bahawa larangan untuk memijak rumput. Seterusnya, kata perintah yang bersifat silaan. Contoh, sila atau jemput. Yang bermaksud meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Contoh untuk ayat sila, sila beratur. Manakala contoh untuk ayat jemput, jemput minum air ini. Kedua-dua ayat ini meminta dengan hormat supaya seseorang itu melakukan sesuatu. Iaitu yang pertama merujuk kepada sila beratur. Memberi arahan ataupun silaan kepada seseorang untuk beratur. Dan yang kedua, jemput minum air ini. Iaitu meminta seseorang untuk minum air ini. Seterusnya, kata perintah permintaan. Contoh, harap. Iaitu keinginan mendapatkan sesuatu atau meminta melakukan sesuatu. Contoh ayat, harap kita dapat bertemu lagi. Ayat ini menunjukkan kita berharap ataupun berkeinginan untuk dapat bertemu lagi. Seterusnya, kata perintah yang bersifat arahan atau suruhan. Contoh, tolong, iaitu meminta bantuan. Contoh, tolong angkat pinggan itu. Ayat perintah ini meminta seseorang untuk membantu mengangkat pinggan tersebut. Seterusnya, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 70. Dalam aktiviti ini, murid perlu membina ayat menggunakan kata perintah berdasarkan ayat.
Di dalam muka surat 70 ini terdapat 4 kata perintah, iaitu sila, harap, jangan dan tolong. Mari kita lihat satu persatu kata perintah dan ayat perintah dalam buku teks kamu. Yang pertama, kata perintah sila. Contoh, sila berkumpul di padang pada pukul 9 pagi. Kata perintah kedua iaitu harap. Ayatnya, harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Ini bermaksud guru berharap agar murid-murid memberikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan memadam api. Kata perintah seterusnya iaitu jangan. Jangan sentuh api itu. Ini bersifat larangan. Guru mengingatkan murid supaya jangan sentuh api itu kerana ia akan membahayakan murid-murid. Kata perintah seterusnya iaitu tolong. Contoh dalam buku teks kamu, tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Kata perintah ataupun ayat perintah ini bersifat meminta bantuan, iaitu guru meminta murid supaya membantu membawa alat pemadam api itu kepada ahli bomba tersebut. Baiklah murid-murid, setelah mengetahui beberapa kata perintah dan contoh ayat perintah, kita merujuk buku aktiviti muka surat 78. Pada buku aktiviti ini, murid akan melihat 3 gambar, 3 frasa dan juga 3 kata perintah. Dalam muka surat ini menunjukkan panduan keselamatan semasa hujan. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa lagi, mari kita melihat gambar yang pertama. Frasa yang diberikan iaitu gunakan payung. Kata perintahnya adalah sila. Maksudnya di sini, murid-murid perlu menggunakan kata perintah sila dan menggunakan frasa gunakan payung untuk membina ayat pertama. Contohnya, sila gunakan payung semasa hujan. Dalam membina ayat, murid perlu ingat bahawa permulaan ayat mesti dimulakan dengan huruf besar dan akhir ayat mesti diakhiri dengan tanda nokta. Kita lihat gambar yang kedua. Frasanya ialah telefon bimbit. Kata perintahnya ialah jangan. Ayat yang kedua, jangan gunakan telefon bimbit ketika ribut petir. Jangan merupakan kata perintah dan juga telefon bimbit merupakan frasa yang diberikan. Gambar yang ketiga, frasanya ialah duduk di dalam rumah. Kata perintahnya ialah harap. Mari kita lihat contoh ayat
untuk gambar yang ketiga. Harap duduk di dalam rumah semasa hujan. Harap merupakan kata perintah. Duduk di dalam rumah merupakan frasa yang diberikan. Semasa hujan, kita merujuk kepada situasi gambar yang ketiga. Baiklah murid-murid, seperti biasa, murid-murid perlu mulakan dengan huruf besar untuk permulaan ayat dan diakhiri dengan tanda nokta. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat mengetahui penggunaan kata perintah dalam ayat dan juga kamu dapat membina 3 ayat menggunakan kata perintah ini. Cikgu rasa untuk pembelajaran kita pada pagi ini, kamu akan dapat mengetahui cara-cara untuk membina ayat dengan lebih baik lagi. Jangan lupa memulakan ayat dengan huruf besar dan akhirkan ayat dengan tanda nokta. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya untuk subjek Bahasa Melayu. Terima kasih pada murid-murid sekalian dan semoga kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu untuk pembelajaran Bahasa Melayu yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.